Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Saifuddin Hamizan dalam channel saya Tips Perhubungan. Baiklah, pada hari ini saya nak share tentang 3 prime motivator ataupun 3 niat utama seseorang untuk dia masuk dalam hubungan dengan seseorang yang lain, ataupun dia berkawan, ataupun dia masuk dalam relationship dan sebagainya. Okey, walaupun idea ini dikemukakan oleh Aristotle, macam mana kita sebut dia, okey. Aristotle, dia telah dibahaskan idea ni sekali lagi oleh seorang ahli psikologis dekat US, nama dia Suzy Pileggi-Pawlowski. Dia pengarang buku Happy Marriage Together. Okey. Dia masukkan falsafah filosofi ini dalam buku dia Happy Marriage Together itu dalam perspektif psikologi positif, iaitu dalam bidang dia lah. Tapi apa yang saya nak cakap kali ni lah, saya nak ketengahkan 3 idea besar ni. Okey, 3 perkara besar ni yang dimulakan oleh Aristotle, kemudian dikembangkan oleh Suzy Pileggi-Pawlowski. Okey, kebanyakan kita bila kita bercinta, kita kahwin, okey, ni saya masuk dalam intimate relationship teruslah. Bila kita berkahwin, kita nak kahwin dengan seseorang, kita nak bersama dengan seseorang, kita kadang-kadang lupa untuk mengkaji niat utama dia. Okey, kita kena tahu bahawa manusia ni dia ada 3 tarikan utama, iaitu yang pertama, menurut Aristotle, saya masuk terus, friendship of utility. Okey, friendship of utility ni maksudnya kita berkawan bersama dengan seseorang tu adalah berdasarkan kepada keuntungan semata-mata. Tapi dalam perspektif bisnes dan kerjaya, benda ni normal, benda ni okey, bagus, sebab kita nak sesuatu yang boleh achieve, apatah lagi dalam bentuk material. Tapi ianya menjadi masalah apabila kita menggunakan friendship of utility ini di dalam skop hubungan intim ataupun dalam mencari pasangan. Sedangkan mencari pasangan ni kita tak boleh menggunakan elemen-elemen material yang sifat dia berubah-ubah dan sementara. Kita tahu kan benda tu. Jadi hubungan yang berdasarkan friendship of utility ni, kita boleh tengok contohnya gold digger, orang yang suka cari pasangan yang kaya dan untuk menggunakan seseorang itu ke jalan yang dia mahukan. Okey. Dan yang kedua, okey, kita pergi kepada yang kedua, friendship of pleasure. Okey, kita bersama dengan seseorang tu, berkawan dengan seseorang tu berasaskan kepada keseronokan dan kegembiraan semata-mata. Happy semata-mata, fun, joy, okey, semata-mata. Kita boleh tengok hubungan jenis ini contohnya ada pada remaja dan kanak-kanak. Sebab mereka tak kenal dunia yang betul, okey. Mereka tak kenal dunia yang rencam, yang pelbagai warna-warninya. Jadi mereka ni hanya berseronok je lah. Itu contoh. Tapi kalau dalam hubungan romantik, ada juga orang yang menggunakan niat friendship of pleasure ni dalam hubungan. Contohnya, install apps Tinder semata-mata nak cari pasangan yang dia boleh ajak keluar, dating, lepas tu lepaskan nafsu dan habis macam tu saja. Biasanya hubungan ini akan berakhir menjadi ghosting lah. Okey, dia akan menjadi ghosting, dia hilang macam hantu. Dan hubungan ni tak akan kekal. Biasanya dia akan hilang dan kita akan tak tahulah kat mana dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, okey, yang ketiga ni adalah the deepest level yang kita perlu cari dalam setiap perhubungan dengan bakal pasangan kita, iaitu friendship of the good, the goodness and kindness. Okey, berkawan adalah berasaskan kepada nilai kebaikan dan nilai harga diri kita. Inilah level yang paling dalam, kata Aristotle. Level yang paling kekal lama, long term and well-being, kemanusiaan. Dan biasanya nilai-nilai kebaikan, nilai moral, nilai kesejahteraan diri ni, dia tak akan mudah hilang begitu saja. Dan biasanya dia akan maintain lama, okey? Jadi kalau kita nak cari seseorang tu, carilah berdasarkan kepada nilai-nilai dia. Nilai-nilai
nilai-nilai harga diri dia, okey. Self awareness dia, self fulfillment dia. Itu yang kita perlu cari, okey. Dan dalam kita nak mencari jodoh ni, kita tak boleh mengabaikan ketiga-tiga ni lah. Jadi macam mana nak mengatasi ataupun macam mana kita nak tapis untuk kita dapat klasifikasikan tiga-tiga ni, saya akan bahaskan dalam satu tajuk yang lebih rumit lagi. Tapi buat masa ni saya akan cakap berdasarkan umum lah, okey. Umum. Jadi macam mana kita nak tahu, macam mana kita nak tahu niat dia? Kita kena uji dia berdasarkan first date. Okey, menurut Gottman, menurut Dr. John Gottman, pakar perhubungan dunia, dia kata 5 minit pertama dalam first date kita biasanya dah boleh nampak apa penghujung hubungan kita dengan dia. Jadi sebenarnya benda ini bertitik tolak kepada first pertemuan kita dengan dia dan date-date yang seterusnya. Okey. Tapi secara praktikalnya saya tak bolehlah beritahu dalam video ni sebab akan jadi sangat panjang. Jadi saya akan buat pada next video. Okey, next video. Jadi apa pendapat korang? Kalau korang ada pendapat yang lagi benar, boleh share dekat komen kat bawah dan bagilah pendapat, mungkin ada yang lagi baik. So sebelum aku pergi kepada next video, aku nak share link dekat bawah ni, link buku kami untuk korang boleh baca lebih lanjut idea Aristotle ni dan Suzy Pileggi-Pawlowski ni. Okay, kami berdua, saya dengan abang saya ada bahaskan secara lebih detail. Okay, baiklah, itu sajalah. Okay, terima kasih.